salam sejahtera. Kali ini cikgu akan kongsikan video pembelajaran Sains tahun 5 berkaitan kemahiran proses sains. Semoga dengan video ini dapat membantu murid-murid memahami dengan lebih jelas lagi konsep kemahiran sains. Selamat menonton dan selamat belajar. Semasa di tahun 3 dan tahun 4 yang lalu, murid-murid telah pun mempelajari beberapa kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains itu ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah. Kemahiran proses sains merupakan satu daripada kemahiran saintifik yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah. Bagi menerangkan tentang konsep kemahiran tersebut, mari kita lihat penyiasatan untuk mengkaji hubungan antara kuantiti gliserin dengan tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Kemahiran proses sains yang pertama, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apakah murid-murid faham dengan istilah kemahiran tersebut? Baiklah murid-murid, menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Cuba murid-murid perhatikan gambar buih-buih sabun ini. Bagaimanakah kita dapat mengkaitkan perhubungan ruang dan masa dalam aktiviti ini? Dalam situasi ini, semakin bertambah saiz buih sabun, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Kemahiran proses sains yang kedua iaitu mentafsir data. Bagaimana caranya murid-murid hendak mengkaitkan kemahiran mentafsir data dalam pelajaran sains? Mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Baiklah murid-murid, mari kita teliti jadual yang cikgu bekalkan yang mewakili kuantiti gliserin dan juga tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Daripada jadual di atas, boleh ditafsirkan bahawa sebanyak 3 sudu besar gliserin diperlukan untuk menghasilkan buih sabun yang paling lambat pecah. Kemahiran proses sains yang ketiga, mendefinisi secara operasi. Apakah yang murid-murid faham dengan mendefinisi secara operasi? Baiklah murid-murid. Mendefinisi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi kepada pemboleh ubah dengan memerihalkan secara spesifik dan jelas cara untuk memerhati dan mengukur perubahan yang berlaku. Untuk menjawab soalan tentang kemahiran definisi secara operasi ini, murid-murid perlu tahu apakah definisi atau maksudnya terlebih dahulu. Kemudian, kita lihat apakah operasi yang terlibat. Biasanya, operasi itu ialah pemboleh ubah bergerak balas atau apa yang diperhatikan. Mari kita lihat dalam contoh gambar di bawah. Persoalannya, apakah definisi secara operasi bagi ketahanan buih sabun? Sebagai definisinya ialah ketahanan buih sabun. Operasinya kita kaitkan dengan pemboleh ubah bergerak balas, iaitu tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Oleh itu, ketahanan buih sabun boleh didefinisikan sebagai tempoh yang diambil oleh buih sabun sehingga buih itu pecah. Kemahiran proses sains yang keempat ialah mengawal pemboleh ubah. Apakah yang murid-murid faham dengan pemboleh ubah? Baiklah murid-murid, pemboleh ubah ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan
Ya murid-murid, terdapat 3 jenis pem boleh ubah. Yang pertama, pem boleh ubah dimanipulasi. Kedua, pem boleh ubah dimalarkan. Dan yang ketiga, pem boleh ubah bergerak balas. Cuba perhatikan gambar di dalam slide ini tentang eksperimen untuk menghasilkan buih sabun. Sekumpulan murid sedang menyiasat tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Jenis cecair pencuci, isi padu air dan saiz buih sabun adalah sama, manakala kuantiti gliserin berbeza bagi setiap bekas. Perhatian murid-murid, semasa membaca soalan, murid-murid hendaklah memberikan perhatian dengan menggariskan perkataan seperti ini. Sama, kekal, tetap, berbeza, berlainan, diperhatikan, diukur dan direkod. Daripada eksperimen itu tadi, didapati pem boleh ubah dimanipulasi ialah kuantiti gliserin. Pem boleh ubah dimalarkan ialah jenis cecair pencuci, isi padu air dan saiz buih sabun. Manakala pem boleh ubah bergerak balas ialah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Kemahiran proses sains yang kelima ialah membuat hipotesis. Apakah murid-murid faham yang dimaksudkan dengan membuat hipotesis dan bagaimana caranya murid-murid? Baiklah murid-murid, membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pem boleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Pernyataan hipotesis ini boleh jadi benar atau tidak benar sehinggalah penyiasatan dijalankan. Perlu diingatkan ya murid-murid, murid-murid perlu kenal pasti pem boleh ubah dimanipulasi dan pem boleh ubah bergerak balas terlebih dahulu serta pola ataupun corak. Berikut adalah cara-cara membuat hipotesis. Pernyataan umum tentang perhubungan antara pem boleh ubah manipulasi dan pem boleh ubah bergerak balas. Sebagai contoh, yang pertama, semakin bertambah pem boleh ubah dimanipulasi, semakin berkurang pem boleh ubah bergerak balas. Atau, jika pem boleh ubah dimanipulasi, maka pem boleh ubah bergerak balas. Apabila murid-murid sudah mengenal pasti pem boleh ubah ataupun pola, barulah kita boleh membina ayat hipotesis. Sebagai contoh, semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Di sini, cikgu sertakan tips untuk menjawab soalan hipotesis. Lihat contoh jadual yang diberi. Pem boleh ubah dimanipulasi diwakili oleh berat kotak. Pem boleh ubah bergerak balas diwakili oleh kekuatan daya geseran. Kata kunci untuk menjawab soalan hipotesis, ingat ya murid-murid, iaitu semakin pola PM, semakin pola PB. Sebagai contoh, semakin meningkat berat kotak, semakin meningkat kekuatan daya geseran. Kemahiran proses sains yang keenam ialah mengeksperimen. Mengeksperimen ialah kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Semasa hendak melakukan sesuatu eksperimen, kita mestilah melakukan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama, merancang eksperimen. Semasa merancang eksperimen, murid-murid perlulah mengenal pasti masalah, membuat hipotesis, mengawal pem boleh ubah, menyenaraikan alat dan bahan dan merancang langkah-langkah. Yang kedua, menguji hipotesis. Yang ketiga, mengumpul dan mentafsir data. Yang keempat, membuat kesimpulan. Dan yang kelima, menulis laporan.
Sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang telah cikgu terangkan melalui video pembelajaran ini dapat membantu murid-murid untuk memahami dengan lebih jelas tentang konsep kemahiran proses sains. Sekian, terima kasih. Sehingga jumpa lagi.